Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa, murid tahap 2 SK Wangsa Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Zarifah binti Muhammad Zamri, Guru Besar SK Wangsa Jaya, akan membuat penataran ujian akhir sesi akademik 2022-2023. Ujian akhir adalah salah satu hasrat pemerkasaan PBS, iaitu kita ingin melihat perkembangan dan pencapaian murid setiap tahun serta profil murid yang lebih menyeluruh. Ia juga menjadi otonomi kepada pihak sekolah dalam pengurusan pentaksiran. Dan tidak kurang juga ia mengiktiraf profesionalisme guru dalam mengendalikan ujian akhir. Juga yang paling penting, ia adalah bagi penambahbaikan PBS, iaitu menambah baik dan memantapkan instrumen sistem pengoperasian dan pelaporan PBS. Tujuan dan hasrat ujian akhir sesi akademik. Ujian akhir sesi akademik ini adalah untuk mengukur kemahiran kognitif murid apa yang telah dipelajari di akhir sesi akademik. Bermaksud ujian akhir ini akan menguji apa yang telah dipelajari oleh murid sepanjang tahun 2022 dan 2023. Ia berbeza dengan PBD, iaitu ia menguji keseluruhan secara holistik pencapaian murid. Manakala ujian akhir ini hanyalah mengukur kemahiran kognitif sahaja. Dalam ujian akhir sesi akademik ini juga telah disediakan, lembaga peperiksaan telah menyediakan bank soalan di mana mereka telah menjana soalan-soalan yang standard dan pelaksanaannya di peringkat sekolah adalah secara fleksibel. Dan di akhirnya, pelaporan deskriptif akan disediakan kepada ibu bapa. Konsep ujian akhir. Ujian akhir ini adalah sebahagian daripada komponen PBD, iaitu pentaksiran bilik darjah, iaitu pentaksiran sumatif. Ia menguji tahap kognitif murid, memberi maklumat mengenai tahap pencapaian akademik murid, memberi gambaran yang lebih menyeluruh tentang perkembangan kemajuan, kebolehan dan pencapaian. Perekodan dan pelaporan murid akan menggunakan SPPB, pelaporan dalam bentuk tahap penguasaan. Kumpulan sasaran. Murid sekolah rendah tahap 2, di mana murid SK Wangsa Jaya yang berada di tahap 2, tahun 4, 5 dan 6 akan menduduki ujian akhir ini. Ia melibatkan semua mata pelajaran bagi komponen ujian bertulis sahaja. Instrumen dan panduan penskoran disediakan oleh lembaga peperiksaan bagi 5 mata pelajaran sekolah rendah. Dan manakala subjek-subjek lain ataupun mata pelajaran lain akan disediakan oleh guru-guru yang mengajar. Pentadbiran ujian adalah fleksibel dalam tempoh yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Perekodan skor menggunakan sistem pengurusan pentaksiran bersepadu dan ia akan dinilai dan dilaporkan dalam bentuk penguasaan 1 hingga 6. Murid yang terlibat adalah murid tahun 4, 5 dan 6 bagi sekolah rendah bagi semua mata pelajaran. Seperti mana yang telah dimaklumkan tadi, lembaga peperiksaan hanya menyediakan soalan bagi 5 mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Sejarah. Manakala bagi subjek-subjek lain akan disediakan oleh guru SK Wangsa Jaya sendiri. Instrumen ataupun soalan-soalan yang dibekalkan oleh pihak lembaga peperiksaan akan dijana melalui aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen. Set soalan ini akan dimuat turun oleh guru besar mengikut mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah untuk 5 mata pelajaran, iaitu Bahasa Melayu,
bahasa Inggeris, sains, matematik dan sejarah. Manakala mata pelajaran lain disediakan oleh guru-guru di SK Wang Sejaya. Instrumen ini adalah dalam bentuk ujian bertulis sahaja. Komponen lain dilaksanakan dalam pentaksiran berterusan dalam PBD. Tempoh ditetapkan oleh pihak KPM. Namun demikian, jadual ditetapkan oleh pihak sekolah. Bermula sesi bulan Januari nanti, pihak SU Peperiksaan akan mengeluarkan jadual ujian di mana dijangka tempoh pelaksanaannya hanyalah seminggu sahaja. Daripada tempoh pihak sekolah memuat turun semua soalan. Perlu diingatkan kepada ibu bapa bahawa ujian akhir ini hanyalah ditadbir urus oleh pihak sekolah sendiri, bukan oleh pihak lembaga peperiksaan ataupun pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Ujian akhir ini juga soalan-soalannya adalah berbeza daripada sekolah-sekolah lain. Ya, jadi ibu bapa tak perlu risau, tidak ada persaingan, tidak ada perbandingan antara sekolah-sekolah di Malaysia ini. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi, 5 mata pelajaran sekolah rendah bagi tahap 2, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains adalah dibina bagi memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri. Manakala untuk mata pelajaran sejarah, ia adalah mata pelajaran wajib lulus di peringkat SPM. Dan mata pelajaran ini adalah selaras dengan matlamat pendidikan rendah, iaitu penekanan kepada 4M. Berikut adalah mata pelajaran, kod mata pelajaran dan masa yang diperuntukkan bagi setiap mata pelajaran. 5 mata pelajaran yang disediakan oleh pihak lembaga peperiksaan. Sistem penyediaan instrumen. Aplikasi pengumpulan dan pemasangan instrumen yang dikenali sebagai API. Sistem ini dibangunkan bagi membantu pengumpulan item serta pemasangan dan penjanaan instrumen yang standard di peringkat sekolah. Hanya guru besar sahaja dibenarkan untuk memuat turun semua set soalan yang telah didaftarkan untuk murid-murid tahap 2 SK Wang Sejaya. Instrumen ini amatlah berkualiti tinggi. Item dikawal mutu oleh panel berkepakaran. Item juga disumbangkan oleh guru-guru. Instrumen ini dijana berdasarkan jadual spesifikasi ujian dan instrumen walaupun berbeza adalah setara standardnya bagi mana-mana sekolah di Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang saya hormati sekalian, saya memohon ibu bapa untuk lebih cakna akan garis masa pelaksanaan ujian akhir akademik ini. Ambillah peluang cuti sekolah ini untuk anak-anak mengulang kaji pelajaran dan bersedia untuk menghadapi ujian akhir sesi akademik ini. Seawal minggu pertama bulan Januari 2023, pihak sekolah akan muat turun dan mencetak instrumen soalan-soalan yang berkaitan. Dan minggu kedua, minggu ketiga, anak-anak akan melaksanakan ujian akhir sesi akademik. Manakala pada minggu ketiga, keempat dan seawal bulan Februari, minggu pertama, guru-guru akan memeriksa skrip jawapan murid. Dan minggu-minggu seterusnya dalam bulan Februari, murid-murid akan prestasi anak-anak akan dilaporkan dalam pelaporan PBD yang akan disediakan oleh guru-guru. Jadi saya memohon sekali lagi ibu bapa cakna akan jadual yang akan diberi oleh Setiausaha Peperiksaan kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan seawal bulan Januari nanti. Saya merakamkan ribuan terima kasih dan setinggi penghargaan di atas kerjasama semua ibu bapa dalam memastikan
anak-anak bersedia untuk menghadapi ujian akhir akademik ini. Saya juga mengambil kesempatan untuk memaklumkan kepada pihak ibu bapa, walaupun ujian akhir ini hanya berlangsung dan hanya disediakan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk anak-anak yang berada di tahap 2, tetapi pihak sekolah juga mengambil inisiatif untuk turut mengadakan ujian akhir kepada anak-anak yang berada di tahap 1. Pemakluman berkaitan perkara ini akan dimaklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dari masa ke semasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya saya ucapkan kepada anak-anak SK Wangsa Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua ibu bapa SK Wangsa Jaya. Di sini saya mengambil slot untuk menerangkan aktiviti PAJSK. Sebelum itu saya perkenalkan diri saya Puan Siti Suraya binti Haris, JPK Core Curriculum SK Wangsa Jaya. Okey, di sini saya mengambil slot berkaitan dengan PAJSK, yang mana PAJSK ini adalah satu pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum. Okey, yang mana kegiatan co-curriculum sekolah yang merangkumi 3 aktiviti iaitu kelab, persatuan, pasukan badan beruniform dan sukan permainan, yang mana sedia maklum ibu bapa tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 kita menjalankan aktiviti co-curriculum pada setiap hari Rabu. Okey, seterusnya penyertaan dalam ketiga kegiatan ini merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Okey, di mana kepentingannya aktiviti ini adalah setara dengan pentingnya aktiviti kurikulum dalam bilik darjah, kerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada PDP murid. PDP murid serta pembentukan modal insan murid secara menyeluruh yang meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Okey, jadi melalui pendekatan PAJSK ini, penggunaan borang dan pentaksiran yang standard telah diselaraskan, yang mana kita dapat memberikan markah yang boleh kita menilailah, markah yang dapat dinilai kepada murid-murid melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum ini. Okey, melalui pendekatan ini, penggunaan borang dan cara pentaksiran yang standard membolehkan unsur-unsur ketidakadilan dalam pemberian markah boleh dihindari. Jadi kita menggunakan PAJSK, pentaksiran ini untuk menilai penglibatan dan penyertaan anak-anak kita. Slide seterusnya. Okey, ini bagi skor bagi elemen berdasarkan aspek co-curriculum, yang mana ibu bapa perlu tahu pentaksiran co-curriculum di sekolah meliputi 3 aspek utama, iaitu yang aspek pertama adalah penglibatan, yang kedua penyertaan dan yang ketiga adalah prestasi. Yang mana tuan-puan dapat lihat dalam slide saya, penglibatan sebanyak 50 markah, penyertaan 40 markah dan prestasi adalah 20 markah. Yang mana elemen yang kita nilai, elemen yang ada dalam PAJSK, yang ada dalam borang, yang mempunyai jawatan, peringkat, komitmen, khidmat sumbangan, ini dalam penglibatan lah. Penyertaan kehadiran. Okey, kehadiran kalau dia hadir, kehadiran penuh 40. Okey, manakala pencapaian 20 markah. Okey, ini adalah aspek yang kita nilai lah, tiga aspek yang dinilai dalam co-curriculum kita. Okey, seterusnya pengiktirafan, penglibatan dan pencapaian. Okey, pengiktirafan ini, okey, kita lihat di sini
Kalau program tersebut online ataupun offline, okey, sebab kita juga ada program ni secara offline dan online. Okey, jadi kalau agensi luar yang menjemput terus ke sekolah dan tidak melalui JPN ataupun KPM, akan dikira pemakahan penyertaan peringkat sekolah sahaja. Okey, jika program yang mendapat kebenaran JPN ataupun KPM mengikut peringkat, akan dikira pemakahan penyertaan peringkat negeri ataupun kebangsaan sekiranya penganjur menghantar laporan dan membuat permohonan pengiktirafan bagi markah co-curriculum serta memenuhi spesifikasi yang ditetapkan selepas program dijalankan. Yang ketiga, program dengan kerjasama JPN ataupun KPM mengikut peringkat akan dikira pemakahan penyertaan peringkat negeri atau kebangsaan secara automatik. Ini kalau dia betul terus bekerjasama dengan JPN dengan KPM lah. Okey, jika anugerah merit, okey, dia dapat anugerah, okey, dia dapat merit merit premium, emas, perak, gangsa, okey. Sebenarnya bila ada anugerah tersebut, ia tak dikira sebagai markah pencapaian dalam pentaksiran, dia tidak dikira markah. Okey. Dan apa-apa penyertaan yang kita murid-murid terlibat, kita perlu lihat di situ penganjur perlu menentukan kedudukan tempat pertama hingga kelima, kerana tempat pertama hingga kelima sahaja yang melayakkan murid tersebut untuk mendapat markah pencapaian. Okey, saya harap ibu bapa dapat faham dengan penjelasan saya dalam slide yang penjelasan saya dalam slide ni. Okey, seterusnya kita lihat slide seterusnya. Okey, ini adalah laman web kita lah. Okey, kita boleh login laman PAJSK ni untuk melihat, untuk semak murid lah, untuk semak penilaian murid. Okey. Okey, sebelum itu untuk makluman ibu bapa semua, okey. Untuk makluman semua, rekod apa yang cikgu-cikgu akan rekod kepada apa yang cikgu-cikgu akan rekod dalam pencapaian PAJSK mereka, semua aktiviti yang murid sertai, okey, semua aktiviti yang disertai oleh murid akan direkodkan bagi menggalakkan murid untuk mendapatkan skor yang setimpal bagi pelibatan dalam aktiviti berkenaan. Walau bagaimanapun, hanya markah yang tertinggi sahaja. Okey, hanya markah yang tertinggi sahaja dari setiap aktiviti diambil kira untuk tujuan pentaksiran. Okey, jadi setiap yang paling, jika anak-anak kita mempunyai banyak pelibatan, okey, jadi kita akan ambil pelibatan ataupun kita akan ambil pencapaian yang paling tertinggi untuk kita nilai mereka, yang kita akan masukkan dalam skor penilaian. Okey, setelah kita selesai masukkan penglibatan dan pencapaian murid, okey, kita akan menilai komitmen murid-murid pula lah. Okey, komitmen murid-murid yang mana di sini ibu bapa boleh lihat ditaksir daripada 10 aspek berdasarkan pengamatan pemerhatian guru. Okey, hanya pilih 4 aspek sahaja. Cikgu-cikgu hanya boleh memilih 4 aspek berdasarkan apa yang cikgu amati, apa yang cikgu lihat daripada pelajar-pelajar, daripada murid-murid kita. Di sini komitmen hanya 10 markah sahaja. Jika murid-murid kita mempunyai aspek menunjukkan kepimpinan, okey, mengurus aktiviti, membantu guru atau rakan, dan seterusnya ni, kita boleh pilih lah. Kita akan pilih ada 10 aspek di sini, yang mana guru-guru hanya pilih 4 sahaja yang terbaik. Okey, guru-guru akan pilih 4 yang terbaik. Kalau penuh, markah penuh adalah 10. Okey, seterusnya kita lihat bahagian elemen khidmat sumbangan. Okey, di sini, okey, khidmat sumbangan ini boleh membantu murid-murid kita menambah markah. Okey, melayakkan mereka
menambah markah dalam PHSK. Okay, kita lihat di sini apakah khidmat sumbangan. Contoh-contohnya, okay, kita lihat di sini sebagai atlet, kemahiran khusus, persembahan selingan dan sokongan. Okay, dia ada skor-skor di sini daripada paling tinggi sekali 10 markah. Okay, 10 markah. Kemahiran khusus ni pun 10 markah. Persembahan selingan 8 markah. Dan bahagian sokongan ini 5 markah. Bahagian sokongan ini sekurang-kurangnya murid dapat 5 markah ini apabila murid menyertai perbarisan ataupun persembahan di peringkat sekolah dalam sukan lah. Jadi kita memang perlu galakkan anak-anak kita menyertai apa sahaja aktiviti co-curriculum di sekolah untuk mereka mendapat markah dalam PAJSK. Okey, yang mana kita telah galakkan semua murid lah, murid tahun 4, tahun 5, tahun 6 untuk aktif dalam aktiviti co-curriculum. Okey. Seterusnya, bolehlah kita lihat kalender. Okey, ni kalender akademi sesi 2022 dan 2023. Okey, jumlah kehadiran murid pada jumlah kehadiran dan perjumpaan bagi murid tahun 4, 5 dan 6 lah. Okey, yang mana kelab dan persatuan 10 kali perjumpaan, pasukan badan beruniform pun 10 kali perjumpaan, sukan permainan juga 10 kali perjumpaan. So jumlah perjumpaan dalam satu sesi persekolahan ini adalah 30. Okey. Alright. Okey, kita lihat slide seterusnya, tahap pencapaian yang mana murid-murid boleh dapat 20 markah. Okey, 20 markah untuk tahap pencapaian di sini. Kita boleh lihat pencapaian sehingga 1 Johan hingga ke-5. Macam mana saya terangkan tadi dalam slide yang pertama tadi, yang saya bagi tahu tadi, pengajar kita juga kena tahulah pencapaian dinilai daripada nombor 1 hingga nombor 5. Okey, di sini kita lihat antarabangsa. Kalau antarabangsa, murid akan mendapat 20 markah untuk Johan. Naib Johan 19, tempat ketiga 18, tempat keempat 17 dan tempat kelima 16. Okey, seterusnya kita lihat kat sini dia ada peringkat antarabangsa, kebangsaan, negeri, zon, daerah ataupun sekolah. Jadi dia punya markah adalah berbezalah berdasarkan peringkat yang murid-murid sertai. Jadi kalau ada peluang murid untuk menyertai sehingga ke peringkat kebangsaan, kita perlu galakkan anak-anak kita untuk menyertainya. Okey. Alright, seterusnya aspek untuk aktiviti extracurriculum. Okey, extracurriculum ni berdasarkan 6 aspek, iaitu perkhidmatan, anugerah khas, khidmat masyarakat, program nilam, okey, TIMMS dan PISA, tugas-tugas khas. Okey, yang mana extracurriculum ini juga menyumbang markah dalam PAJSK murid-murid. Okey. Okey, aspek perkhidmatan. Okey, aspek perkhidmatan tadi kita tengok tadi kan, aspek perkhidmatan. Kalau ketua murid dapat 10 markah. Okey, ada kat sini ibu bapa boleh lihat di sini, timbalan ataupun penolong ketua murid dapat 8 markah. Okey, menjadi ketua PRS 7 markah. Okey, ni sekolah menengah lah, penolong ketua asrama apa semua ni kan. Okey, jadi mereka, jika murid tersebut mempunyai jawatan, mereka dapatlah markah untuk PAJSK, dapat menyumbang markah dalam PAJSK. Okey, ini adalah skor elemen anugerah khas. Contoh murid kita dapat olahragawan, olahragawati. Okey, jadi ini juga menyumbang dalam markah PAJSK. Okey, khidmat masyarakat. Skala skor kehadiran, khidmat masyarakat mengikut bilangan penyertaan. Okey, kat sini kita boleh lihat program ini berdiri sendiri dan bukan lanjutan daripada program. Tempoh minima 3 jam 1 markah. Okey, aktiviti kejiranan komuniti, aktiviti alam sekitar, aktiviti bencana alam, aktiviti khidmat jabatan agensi, aktiviti kebudayaan. Sekolah kita pun aktif kan dengan aktiviti kebudayaan, aktiviti kerohanian, aktiviti insaniah, yang mana kita dapat skor 1 markah. Okey.
Alright, jadi Nilam juga memberikan markah sebenarnya. Nilam ni kita, murid-murid program Nilam ni adalah nadi ilmu amalan membaca, yang mana murid-murid kita, anak-anak murid kita ada merekod jumlah bacaan yang mereka baca di rumah ataupun di sekolah dalam borang Nilam, yang mana dinilai mengikut bintang. Satu bintang menunjukkan jumlah bacaan sebanyak 144 buah buku. Jadi kita boleh rekod, cikgu akan merekodkan berapa bintang yang murid dapat dan boleh dan layaklah, layak dalam mendapat markah dalam PHSK. Boleh kita lihat kat sini, jika dia dapat 5 bintang, kalau dia dapat 5 bintang, peringkat kebangsaan 10 markah, peringkat negeri 9 markah, daerah ataupun zon ataupun bahagian 8 markah, di peringkat sekolah dia akan dapat 7 markah. Jadi kita bolehlah galakkan anak-anak kita teruskan membaca dan merekodkan jumlah bacaan, merekodkan bacaan kita, buat rumusan bacaan kita tu dalam borang Nilam kita. Skor tugas-tugas khas. Tugas-tugas khas ni skor paling tinggi 7, peserta 6, sukarelawan 5. Sukarelawan pertandingan pancaragam, peringkat antarabangsa yang dianjurkan dalam negara juga mendapat markah 4. Manakala penglibatan murid yang bersifat meramaikan majlis seperti penyokong, kumpulan sorak dan sebagainya, peringkat antarabangsa yang dianjurkan dalam negara akan mendapat markah sebanyak 3 markah. Jadi tugas-tugas khas ini juga dalam extra curriculum, yang mana markah ini juga membantu murid-murid kita mendapat markah dalam PHSK. Untuk makluman ibu bapa, data PHSK ini akan dibuat pengesahan pada hujung bulan Januari. Jadi guru kelas akan muat turun dan simpan, juga akan mengedarkan slip PHSK kepada murid-murid pada awal Februari nanti. Sebarang maklumat kita akan maklumkan dari semasa ke semasa, yang mana slip PHSK akan diserahkan kepada semua murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Itu sahaja dari saya. Saya berharap ibu bapa dapat menyokong segala aktiviti yang kita rancangkan untuk murid-murid SK Wang Sejaya, dan saya juga mengharapkan murid-murid kita akan lebih aktif pada tahun hadapan, dan doakan kita mendapat pencapaian yang terbaik, seperti mana pada tahun ini kita telah pun mendapat johan peringkat kebangsaan dalam bidang ko-akademik. Tahniah kepada ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan kepada anak-anak murid kita, yang memberi sokongan kepada anak-anak untuk terus aktif dalam bidang co-curriculum, walaupun dalam masa yang sama kita nak berjaya dalam kurikulum. Jadi tidak mengabaikan juga co-curriculum. Saya ucapkan tahniah kepada ibu bapa di sini. Semoga kita dapat terus menyokong aktiviti ko-akademik, aktiviti ko-curriculum demi berjalan seiring dengan pencapaian kurikulum kita. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Aida, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Wang Sejaya, ingin berkongsi mengenai pentaksiran psikometrik.
Taksiran psikometrik merupakan satu kaedah yang digunakan secara sistematik untuk mengumpul maklumat yang menggambarkan trait psikologi seseorang. PPSI juga adalah satu alat bagi mengukur kebolehan semula jadi dan kebolehan yang diperoleh daripada pengalaman dan persekitaran. Fungsi PPSI ini adalah terbahagi kepada beberapa bahagian. Ya, antaranya termasuklah bagi mengenal pasti, menilai kesediaan, potensi, kesesuaian dan meramal kejayaan seseorang murid. PPSI juga berfungsi untuk mengumpul data yang boleh menyumbang kepada maklumat profil murid. Profil murid berperanan sebagai sumber maklumat, gambaran jenis bidang atau aliran yang sesuai bagi seseorang murid. Murid dan ibu bapa dapat mengenali personaliti anak masing-masing. Seterusnya, murid menyedari potensi, kekuatan dan kelemahan diri masing-masing. Dengan ini, guru dapat merancang pengajaran dan pembelajaran yang lebih sesuai dan murid-murid akan boleh merancang kerjaya dari awal lagi. Seterusnya, tujuan dan komponen pelaksanaan psikometrik. Pelaksanaan psikometrik ini terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama dari segi aptitude arm yang mana mengukur kebolehan minda serta kemahiran verbal dan kemahiran menakul. Aptitude khusus pula adalah maklumat tentang struktur kecerdasan serta minat atau kecenderungan murid. Trait pula adalah bagi mengenal pasti personaliti, kebolehan dan potensi murid. Minat kerjaya berfungsi sebagai mengukur minat, kecenderungan, potensi dan tahap kematangan kerjaya seseorang murid. Pelaksanaan pentaksiran psikometrik bagi kalender akademik tahun 2022-23 bagi sekolah rendah akan dijalankan kepada murid-murid tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 serta murid-murid pendidikan khas yang akan melangkah ke sekolah menengah. Bagi aptitude arm tahun 4, calonnya adalah terdiri pada semua murid tahun 4. Dalam aptitude arm tahun 4 ini mengandungi 80 item soalan yang mana di dalamnya terdiri daripada aptitude bahasa Melayu sebanyak 30 item, aptitude bahasa Inggeris 30 item, aptitude matematik 20 item. Masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 1 jam 30 minit dan konstruk yang akan dinilai adalah domain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, iaitu kemahiran perkataan, kemahiran konsep verbal, kemahiran aplikasi kritikal. Dari segi domain matematik pula adalah dari sistem numerik, penakulan matematik dan membuat persepsi serta penyelesaian masalah. Bagi aptitude khusus, inventory kecerdasan pelbagai tahun 5, calonnya adalah semua murid tahun 5. Formatnya adalah terdiri pada 90 item soalan, 10 item bagi setiap konstruk, iaitu konstruk yang terdiri daripada verbal linguistik, intrapersonal, visual ruang, kinestetik, existential, logik matematik, interpersonal, naturalist dan muzik. Responnya hanyalah ya atau tidak dan masa yang diperuntukkan adalah sebanyak 45 minit. Aptitude arm tahun 6 terdiri dari bahagian A iaitu bahagian persepsi dan iaitu dari segi kecerdasan pelbagai yang mengandungi 90 item soalan, manakala bahagian B iaitu bahagian kecakapan, penakulan dan penyelesaian masalah terdiri daripada 30 item soalan. Masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 30 minit. Konstruknya terdiri daripada verbal linguistik, logik matematik, intrapersonal, interpersonal, visual ruang, naturalist, kinestetik, muzik dan existential. Manakala konstruk bahagian B pula terdiri daripada kemahiran menakul dan kemahiran menyelesaikan masalah. Pentaksiran psikometrik bagi sesi akademik 2022-2023, cadangan pentarikh pentaksiran adalah bagi aptitude arm bermula 16 Januari hingga 17 Februari 2023 bagi murid tahun 4, manakala
inventri kecerdasan pelbagai ICAP mulai 2 Oktober hingga 30 November 2022 bagi murid-murid tahun 5 dan aptitude tahun 6 mulai 2 Januari hingga 3 Februari 2023 bagi murid-murid tahun 6. Untuk pengetahuan semua, untuk murid-murid tahun 5, inventri kecerdasan pelbagai telah pun dilaksanakan di peringkat SK Wangsa Jaya dan seramai 149 orang murid tahun 5 telah selesai menduduki inventri kecerdasan ini dan kali ini inventri ini telah dijalankan secara dalam talian. Semua murid menduduki inventri kecerdasan pelbagai ini secara dalam talian dan telah selesai dijalankan. Keputusan bagi inventri kecerdasan pelbagai ini telah pun siap dicetak dan akan diserahkan kepada ibu bapa murid bersama-sama dengan laporan PBD sesi yang kedua, sesi persekolahan 2022-2023 ini. Manakala bagi murid-murid tahun 4 dan tahun 6, pihak kami masih lagi menunggu soalan dan siaran pelaksanaannya daripada pihak KPM. InsyaAllah jika tiada aral, kita akan jalankan seperti tarikh yang telah ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Sekian untuk perkongsian kita bersama. Jadi kerjasama dan keprihatinan ibu bapa semua dalam membina dan mengenal pasti kecenderungan dan potensi anak-anak sangat dialu-alukan dan terima kasih diucapkan. Sekian.